Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Izzati binti Cik Mahdi akan membentangkan satu topik iaitu perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan kurikulum. Dalam topik ini, saya akan bentangkan bagaimana dengan berlakunya perkembangan teknologi dari hari ke hari, ianya mampu untuk mempengaruhi perkembangan kurikulum di Malaysia. Baiklah, pertama, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, teknologi ditaktifkan sebagai maklumat teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Antara contoh teknologi adalah komputer, telefon pintar, kamera, jaringan internet dan sebagainya. Dan perkembangan teknologi ini dikatakan selari dengan revolusi industri 4.0 yang menyatakan bahawa pembelajaran boleh dijalankan di mana sahaja dan ianya tidak terhad di dalam bilik darjah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Kurikulum merupakan satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat. Di mana di Malaysia, kita ada dua kurikulum utama, iaitu KSSR untuk pendidikan rendah dan KSSM untuk pendidikan menengah. Pertama, KSSR. KSSR merupakan singkatan kepada kurikulum standard sekolah rendah, di mana KSSR ini adalah satu usaha untuk menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. Dan KSSM merupakan singkatan kepada kurikulum standard sekolah menengah. KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa. Seterusnya, perkembangan teknologi. Pada hari ini kita dapat lihat bahawa teknologi semakin canggih dan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dan yang kedua, banyak teknologi moden pada hari ini membantu proses PDP di dalam bilik darjah. Sekiranya pada dahulu kita melihat bahawasanya sistem pendidikan di Malaysia, para pelajar menggunakan buku untuk belajar dan para guru menulis di papan putih menggunakan kapur. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini, guru hanya perlu untuk memancarkan LED dengan menggunakan LED ke papan putih dan proses PDP dapat dijalankan. Dan sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini, ianya mampu untuk menarik minat para pelajar untuk memahami sesuatu topik yang dipelajari. Contoh perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan adalah penggunaan komputer dan akses maklumat melalui jaringan internet. Dan seperti yang saya katakan, imej yang dipancarkan di papan putih lebih dinamik dan menarik berbanding dengan cara konvensional ataupun cara lama. Seterusnya, pendidikan digital ke arah revolusi industri 4.0. Bagaimana dengan berlakunya perkembangan teknologi ini, ianya mampu untuk membantu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pertama adalah sistem pembelajaran yang menarik, fleksibel dan interaktif. Pada hari ini kita dapat lihat situasi keadaan sekarang iaitu pandemik COVID-19 memaksa seluruh rakyat di dunia ini untuk bertukar dari sistem dulu kepada sistem yang lebih baik iaitu menggunakan teknologi. Pendidikan pada hari ini juga kita menggunakan pembelajaran secara maya atau pembelajaran dalam talian. Dan pembelajaran boleh dijalankan pada bila-bila masa dan tidak terhad kepada tempat. Dan penggunaan teknologi ini sebenarnya mampu menarik minat para pelajar untuk memahami suatu topik yang dipelajari. Yang kedua, pendidikan ataupun perkembangan teknologi ini sebenarnya pengganti kepada sistem konvensional. Di mana kalau dahulu kita melihat pembelajaran hanya menggunakan buku, papan putih dan sesi kuliah. Dan ketiga-tiga ini merupakan sistem yang lapuk.
Yang kedua, pembelajaran secara dalam talian sesuai dengan situasi pandemik semasa. Yang ketiga, membolehkan para pelajar bersedia dengan perkembangan teknologi. Melalui pendidikan dari peringkat awal, para pelajar lebih bersedia dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan harian. Mereka sudah terdedah dengan teknologi yang membantu mereka dalam kehidupan harian. Sekiranya para pelajar ini didedahkan daripada peringkat awal mengenai pendidikan digital ataupun perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan ini, sudah semestinya mereka mampu menggunakannya apabila mereka berada di alam lebih dewasa kelak. Baiklah, seterusnya, setiap kebaikan yang ada pasti mempunyai kelemahan. Apakah kelemahan teknologi dalam dunia pendidikan? Pertama adalah guru dan pelajar kurang bermotivasi untuk belajar. Hal ini dapat kita lihat sekiranya pembelajaran itu dijalankan secara maya ataupun secara atas talian, membuatkan mereka ini rasa malas dan tidak bersemangat. Contohnya, kalau dahulu para pelajar perlu untuk pergi ke kelas, perlu untuk menghadap para guru ketika belajar. Namun hari ini, sekiranya pembelajaran dijalankan secara dalam talian, para pelajar mungkin boleh berada di mana-mana sahaja. Mereka boleh menipu para guru itu. Mereka menyatakan bahawa mereka berada di dalam kelas, namun sebaliknya. Dan kedua, kita melihat sekiranya dalam kelas, pelajar dapat mendengar nasihat para guru. Namun melalui pembelajaran dalam talian, pendidikan adalah terhad. Kalau dulu di dalam kelas kita dapat jalankan PDP contohnya 2 jam. Tapi kalau menggunakan internet ini atau melaksanakan PDP secara dalam talian, ianya ataupun pembelajaran ini adalah secara terhad kerana mempunyai masalah dari aspek jaringan internet dan sebagainya. Yang kedua adalah peralatan-peralatan dan tenaga pengajar yang kurang mencukupi, di mana komputer terhad di sekolah, tidak semua pendidik mahir dalam bidang teknologi dan teknologi memerlukan peruntukan kewangan yang besar. Yang ketiga, guru tidak mempunyai masa untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang berasaskan teknologi. Kerana BBBM ini ataupun bahan bantu mengajar ini memerlukan masa untuk menyiapkannya. Contohnya, menghasilkan pembentangan topik melalui PowerPoint yang akhirnya sebenarnya maklumat pendidikan tidak mampu dicapai. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.